Puan-puan, salam sejahtera. Tagline channel ini, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf sebab video agak goyang sekarang. Yang pegang video ni sekarang, yang pegang kamera ni sekarang namanya Barry. Kalau kamu ada nampak video saya tentang YouTube kerajaan yang tanya tu, dia lah yang tengah pegang sekarang kamera saya ni. Saya sayang dengan dia ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini memang menjadi satu pertanyaan, persoalan besar, ialah berapa lamakah tempoh hayat kemungkinan untuk Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, boleh bertahan dengan keadaan di Parti UMNO yang agak kucar-kacir sekarang ini. Seolah-olah ada terdapat 3 kemah utama besar. Kemah menyokong PRU 15, cepatlah, segeralah, kita nak momentum menang ni. Satu lagi, kemah kedua pula tuan-tuan puan-puan, kemah seperti Khairi Jamaluddin, iaitu yang kata tak payahlah nak cepat-cepat sangat, tenang. Kenapa nak cepat-cepat? Bukan itu keutamaan, bukan itu yang perlu diutamakan, tetapi keselamatan rakyat, tetapi untuk pembantu rakyat, itu yang diutamakan. Dan kemah yang ketiga, kita lihat di dalam UMNO sekarang ini yang tak berani, bukan juga penakut, tapi tak berani. Okey, mereka ini berdiam diri je, tak sokong mana-mana. Tapi pastinya itu ada alasan lah, sama ada hormat dengan Zahid Hamidi, ataupun tak berani nak lawan Zahid Hamidi ataupun mereka tak berani nak lawan Khairi Jamaluddin, tak tahulah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, petang ini topik hangat ialah kalau Ismail Sabri turun pangkat bukan lagi Perdana Menteri, siapa jadi Perdana Menteri? Katakanlah benarlah terjadi bahawa dia letak jawatan, dipecat daripada UMNO. Dipecat dari UMNO, kemudian ternyata dia tak ada lagi majoriti. Jadi, siapa yang nak ganti dia? Siapa yang paling layak ganti dia? Siapa yang paling bagus untuk ganti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ni? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, aku ada satu teori. Teori namanya teori KJ PM10. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat sekarang nama yang semakin meningkat di dalam UMNO adalah Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin bagi saya seorang sosok pribadi yang memang sesuai untuk jadi Perdana Menteri, the next Perdana Menteri. Pertama, kerana dia sihat, of course. Kita janganlah pilih Perdana Menteri yang sakit, yang tak mampu lagi, yang terlalu tua dah, ada 90 lebih tahun. Lepas itu janganlah lantik lagi, janganlah pilih Perdana Menteri yang tak larat lagi lah. Lantiklah yang masih muda, fresh meat, banyak idea. Kan, apa pendapat kamu? Kedua, kenapa saya kata Khairi Jamaluddin ini berpotensi? Kerana Khairi Jamaluddin setakat ini yang paling bersih, di antara yang paling bersih, dialah paling bersih. Selain daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memang tenang je. Khairi Jamaluddin pun tenang je. Tuan-tuan dan puan-puan, Khairi Jamaluddin setakat ini sampailah ni belum ada lagi kes. Belum ada mana-mana kes yang kata dia ada buat masalah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya tak ada halangan untuk Khairi Jamaluddin untuk jadi Perdana Menteri ke-10. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata Khairi Jamaluddin boleh jadi Perdana Menteri, the next PM of Malaysia, untuk ganti Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob? Ialah kerana dia jujur dan berani. Bayangkan saja, aku masih ingat throwback semula. Throwback semula ketika dia mengakui, ketika dia membuat pengakuan, pengumuman, komen, ulasan dia tentang Perdana Menteri Najib Razak setelah kalah PRU 14, di mana Khairi Jamaluddin mengakui bahawa kes Najib Razak
Bukan lagi fitnah, bukan lagi cakap-cakap, tapi memang ada kes. Dan sekarang ini terbukti Khairi Jamaluddin betul. Bukan lagi fitnah, bukan lagi cakap-cakap kedai kopi. Kerana Datuk Seri Najib Tun Razak sudah kena jatuh hukuman penjara tak lama, 12 tahun saja. Kemudian kena denda tak banyak, 210 juta ringgit saja. Jadi kerana kejujurannya, keberaniannya ini pada hemat saya, dia boleh menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Saya ingat lagi ada satu nasihat falsafah ilmu tahap Gaban Z belah 6 petala langit. Katanya begini, great power come from great responsibility. Orang yang ada kuasa yang besar sebenarnya datang daripada tanggungjawab yang besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya memang rasa Khairi Jamaluddin boleh jadi Perdana Menteri. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sebab yang keempat untuk saya kata Khairi Jamaluddin memang berpotensi untuk jadi Perdana Menteri seterusnya ialah kerana dia handsome boy. Of course lah. Kenapa lah kalau saya cakap dia handsome boy? Salah kah? Salah kah kalau saya cakap dia handsome boy? Dia memang handsome. Boleh jadi model. Jangan saja nanti karang silap pula. Apa yang silapnya? Aku pun tak tahu apa aku cakap ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Sekejap, saya nak tanya dulu anak saya. Sekarang saya dah bercakap berapa minit? Berapa minit sekarang, Very? 6 minit. Okey, dah 6 minit saya bercakap. Itulah buktinya bahawa si Berry tengah pegang ni. Yang saya punya video kata, kenapa kerajaan tak buat YouTube untuk rakyat tengok? Tak sangka video ni boleh jadi viral, dah 10,000 view. Tak sangka video tentang pendapat anak saya itu mendapat sambutan yang bagus juga. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita nantikan. Tapi setakat ini, saya sebagai penganalisis politik bebas untuk negara Malaysia dan negeri Sabah, saya mengisytiharkan saya tetap menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sehinggalah yang mana patut dia perlu untuk berundur. Okey? Jadi setakat ini kerana dia okey, tak ada masalah, saya fikir teruskan dulu dengan dia. Tunggu sehingga pilihan raya umum ke-15. Tunggu sehingga tamat tempoh. Tunggu sehingga tamat tempoh tahun 2023. Nak cepat-cepat apa? Buat apa? Ke bawah dulu yang amat mulia, Tengku Azlan Sultan Abu Bakar pun sendiri bertanya, kenapa golongan-golongan ini nak sangat cepat pilihan raya? Nak sangat cepat pilihan raya. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Sebab belum ada keperluan untuk pilihan raya. Kalau kita ikut demokrasi, kalau kita ikut perlembagaan kita, tak ada keperluan untuk pilihan raya sekarang. Tak ada. Dah sekarang ini dah stabil, dah okey apa? Kerajaan dengan pembangkang dah ada MOU, tak akan nak bubar-bubar. Jadi nak buat apa? Nak pilihan raya. Kecuali ada batu di sebalik nasi. Kecuali ada batu di sebalik nasi, ada something yang mereka ingin lakukan. Mungkinkah untuk nak selamat dan sebagainya, tak tahulah. Sebab banyak sangat cerita-cerita sekarang ini. Okey, so itu saja untuk petang ini. Kamu setujukah kalau Khairi Jamaluddin jadi Perdana Menteri ke-10 untuk negara Malaysia? Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Malam ini, malam Sabtu, ada main bola, mungkin ada main bola. Jom kita tengok, saya peminat untuk Manchester United. Go Manchester United. Saya pasti Manchester United boleh juara. Dah luar topik. Okey, kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.